Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan menyelesaikan masalah melibatkan graf fungsi trigonometri. Rajah menunjukkan ketinggian air laut ketika pasang surut. Di sini kamu boleh lihat kita ada graf sin. Kita ada graf sin. Soalan mudah sahaja. Pertama, nyatakan amplitud pasang surut air itu. Amplitud adalah jarak maksimum daripada garis keseimbangan. Okey, ini adalah garis keseimbangan. Jarak maksimum, titik maksimum hingga ke sini. Tengok tinggi ni. 6 meter. Kalau kita tengok dia punya titik minimum ke garis keseimbangan pun sama, 6 meter. So, nyatakan amplitud pasang surut air itu. Tengok sini 6 meter. Tulis je 6 meter. Okey? Siap. Soalan seterusnya. Tulis fungsi trigonometri yang mewakili ketinggian pasang surut air itu. Bila soalan minta kita tulis fungsi, ingat semula bentuk umum adalah Y sama dengan A sin B theta. Tapi kali ini theta kita ataupun X kita adalah T kan? Mata kita tulis B theta dulu tambah C. Paksi Y ini adalah bentuk umum. Okey? Kita kena tulis fungsi trigonometri mewakili ketinggian pasang surut. Di sini paksi Y kita merujuk kepada H. So, Y kita adalah H. A di sini adalah amplitude, tinggi 6. Sin. B, tempoh kita. Okay, kita biar dahulu B. Theta di sini adalah paksi X. Paksi X di sini adalah T. Kita gantikan dengan T. Tambah C. C adalah merujuk kepada garis kedudukan garis keseimbangan. So, kedudukan garis keseimbangan dekat soalan ni adalah pada paksi T. Iaitu T sama dengan kosong. So, kosong lah. Kita hanya perlu cari B. Sebelum ni awak dah belajar tempoh adalah 360 darjah bahagi B. So, kita nak cari B. 360 darjah bahagi tempoh. Tempoh awak lihat pada graf. Tempoh satu kitaran 0 hingga 12 maka 12 jam. 360 bahagi 12. Zen, udahlah tu Zen. Maka kamu dapat B adalah 30. Maka jawapan akhir H sama dengan 6 sin 30 T. Tambah kosong lah. Okey, itu sahaja. Okey, mudah kan? So, sebenarnya sebelum awak tulis fungsi trigonometri, awak kena tulis dahulu bentuk umum dia. Macam ni. And then, awak gantikan setiap nilai 1/1. Y gantikan dengan H. Sebab paksi Y kita kali ni H. Theta ganti dengan T. Sebab paksi X kita T. A, amplitude 6. B adalah tempoh. Kita rujuk kepada tempoh kita. Tempoh. So, B kita adalah 360 darjah bahagi tempoh dapat 30. C merujuk kepada kedudukan garis keseimbangan. Kedudukan garis keseimbangan kita adalah pada paksi sini. Y sama dengan kosong. Tu yang terus kosong lah. Tak payah tulis. Okey? Itu sahaja. Kita teruskan video kita dengan soalan yang kedua. Rajah menunjukkan sebuah roda Ferris berdiameter 16 meter. Ketinggian rosa daripada tanah dicatatkan ketika dia berada pada kedudukan yang paling tinggi semasa menaiki roda Ferris itu. Diberi bahawa roda Ferris itu membuat satu pusingan lengkap setiap 50 saat. Satu pusingan lengkap 50 saat. Tempoh dia 50 saat. Graf menunjukkan ketinggian rosa bagi 125 saat pertama. Ini ketinggian dia, kedudukan dia. Dia di atas, turun, bawah, naik atas, turun, bawah, naik atas, turun, bawah. Okey, ini graf cos. Ini kita tahu ini adalah graf cos. Okey. Soalan dia senang je.
Tulis satu fungsi trigonometri untuk mewakili ketinggian Rosa pada masa T ketika menaiki roda Ferris itu. Kita tahu ini adalah graf cos. Maka bentuk umum dia Y sama dengan A cos B theta tambah C. Rujuk balik kepada kita punya graf. Kita nak H T. H height, tinggilah. So kita punya paksi Y bukanlah Y tapi H. Gantikan dengan H. A ni amplitude. Amplitude kita tengok kedudukan graf kita dulu. Kita tengok kedudukan graf kita ni. Graf, cikgu dah ajar dalam video sebelum ni, ada garis keseimbangan. Di mana dia seimbang? Dekat sini. Okay, ni dia punya garis keseimbangan. Kat sini. Okay, so pada kedudukan sini, ini adalah garis keseimbangan dia. Berapa nilai dekat sini? Ini adalah nilai bagi C. Ini adalah nilai bagi C. Okay, so nilai di sini senang sahaja. C kat sini 8 tambah 2. Okay, kenapa 8? Sebab diameter Ferris wheel adalah 16. 16, okay? Maka dia punya jejari 16 bahagi 2. 8 meter. Tinggi ni 8 meter. 8 meter. So, 8 meter tambah 2 meter, 10 lah. Okay? Maka C kita 10. Next, kita nak kenal pasti. 8 kat sini kan? 2 tambah 8, 10. 10 tambah 8, 18. Okay. So, berapakah amplitude bagi graf ini? Tinggi maksimum ke garis, jarak titik maksimum ke garis keseimbangan adalah 8. 8. So, kita punya A 8. 8 cos B. Theta ganti dengan T. BT tambah 10. Okey, sekarang nak cari B. B adalah berkaitan dengan tempoh. Okey, B berkaitan dengan tempoh. Kita tahu tempoh sama dengan 360 bahagi B. So, kita nak cari B. Maka, B sama dengan 360 darjah bahagi tempoh. Tempoh dia berapa? Dia bagi tahu tempoh dia 50 bagi 1 pusingan lengkap. Bagilah 50. Okey. So, awak akan dapat 7.2. Okey. Maka, jawapan akhir kita H sama dengan 8 cos 7.2 T tambah 10. Okey, ni. Okey, next kita nak jawab soalan yang kedua. Tadi daripada soalan yang pertama, kita dah dapat H sama dengan 8 cos 7.2 T tambah 10. Okey, kali ni kita nak cari ketinggian Rosa selepas berpusing selama 1.8 minit. Bila T kita 1.8 minit. Hati-hati sebab soalan ni kita diberi paksi masa kita S, saat. So, kita kena tukar 1.8 minit ini kepada saat. Maka kita kena darab dengan 60. Ha? Seratus 8 saat. Lepas ni baru kita boleh guna terus formula. Maka H 8 cos 7.2 T kan. Darab 108 tambah 10. Dan jawapannya adalah 14.29 meter. Okay, siap. Soalan ni yang 14 ni dia tricky dekat bahagian saat ni je. Masa. Okay, itu sahaja. Thank you for watching. Maaf atas segala kekurangan untuk hari ini ya. Cikgu harapkan video kali ini bermanfaat. Kalau ada soalan, bolehlah komen di ruang komen di bawah. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.